ni pun kita kena kembangkan dulu untuk kita selesai satu-satu. Okay? Jadi sekarang ni kita nak belajar dia ada method of integration ada 3. Cuma hari ni kita akan cuba masuk yang pertama dulu iaitu by substitution. Sebenarnya by substitution ni kita dah belajar dah yang awal-awal hari tu. Okay, so by substitution method ni kenapa kita kena guna techniques? Ni soalan tutorial ni techniques. Kenapa kita kena guna techniques? Sebab soalan dia adalah melibatkan hasil darab ataupun hasil bahagi. Dia mungkin ada soalan hasil darab, mungkin ada soalan hasil bahagi dan mungkin ada soalan yang ada kuasa N, kuasa 10 ke, kuasa 5 ke ataupun soalan yang melibatkan punca kuasa. Okay? Jadi techniques ni dia tak macam differentiate tau. Kalau differentiate kita akan tahu darab ni nama dia product rule kan. So product rule ni kalau differentiate maknanya kita tahu soalan hasil darab product. Kalau soalan yang melibatkan hasil bahagi quotient rule. Kalau ada soalan yang ada kuasa, ada set, kita panggil apa dia? Chain rule. Chain rule. Okay, tapi kalau untuk integration techniques ni dia tak ada khusus. Maknanya apa-apa soalan darab ke, kuasa ke, punca kuasa ke, dia boleh guna sama ada by kaedah substitution ataupun by part dan sebagainya lah. Dia tak ada spesifik. Sebab tu kalau kau tengok soalan ni, soalan by substitution yang dalam tutorial ni, soalan ni dia tak ada pattern yang sama. Kalau yang ni dia adalah hasil darab dengan kuasa. Yang ni dia ada punca, yang ni dia ada hasil bahagi. Yang ni pembahagi, yang ni pembahagi. Jadi untuk kaedah integration dia tak ada spesifik operasi yang menyebabkan kita pilih method tu. Okay? Jadi sekarang ni tutorial yang kita dah buat ni hopefully boleh faham. Dan kalau ada masalah boleh tanya nantilah. Jadi kita pergi kepada nota yang seterusnya. Allah, kenapalah dia tanya ni. Sekejap. Okay, buka muka surat 43 yang semalam saya cakap. 43. Okay, buka muka surat 43 yang techniques of integration ya. Okay, boleh contoh dalam buku sikit kalau ada. Buku depan awak ke. Okay, techniques of integration dia ada 3. Yang pertama nama dia by substitution. Yang kita dah belajar. Yang kedua nama dia kaedah by part. Dan yang ketiga nama dia adalah by partial fraction. Okay. So biasanya ringkasan yang saya buat kalau by substitution ni BS lah. By substitution, kaedah penggantian. Yang kedua by part iaitu BP. Dan yang ketiga adalah by partial fraction iaitu BPF. So techniques of integration ada 3 sahaja, BS, BP dengan BPF. Jadi untuk hari ni kita akan masuk dulu yang pertama kaedah by substitution. So kalau by substitution ni tolong ingatlah ataupun apa-apa teknik sebenarnya dia nak selesaikan soalan. Okay, nak selesaikan soalan yang ada hasil darab, ada hasil bahagi ataupun yang ada kuasa N ataupun punca kuasa lah. Ni tujuan dia, nak selesaikan soalan yang melibatkan hasil bahagi, darab, ada kuasa ataupun punca kuasa N. Okay, so kita pergi kepada techniques of integration. Okay, seperti yang saya pernah terang sebelum ni, dia sebenarnya ada step dia. Okay, techniques of integration untuk substitution ni dia akan ada 4 step. Step yang pertama, okay, step pertama kita akan ambil U dulu. Let U dulu. Macam yang trigonometry kan, kita identify dulu U yang mana. So biasanya U ni kita akan ambil yang dalam kurungan ataupun yang ada kuasa tu. So nanti kita tengok macam mana kita nak ambil nanti. Kemudian yang kedua, okay, step yang kedua,
kita akan differentiate. Okay, differentiate U tadi. So sekarang ni bila kita differentiate U, okay, dapat U tadi kan, U sama dengan GX. Okay, bila kita differentiate U, maka dia akan dapat du per dx sama dengan g prime x. Okay, dan kita tulis kita tulis balik. Tulis dalam sebutan dx. Okay, so lepas differentiate, awak akan dapat du per dx. Sekarang ni dia nak letak dalam sebutan dx. Sebutan dx yang ni. Jadi bila kita nak tulis dalam sebutan dx, maksudnya dx ni dia kena naik atas, okay, g prime ni turun bawah. Dia macam tukar tempat untuk hasil bahagi. Okay, jadi kat sini kita akan dapat dx sama dengan du per g prime x. Okay, so semua ni dalam kaedah ataupun step yang kedua, iaitu lepas kita differentiate dan jadikan sebutan dalam dx. Okay, dan yang ketiga, okay, so kita akan ganti u dan dx dalam soalan. Jadi yang dalam buku awak tu tolong padam du ni bukan tau, dia kena gantikan dx. Dalam buku awak tu ada salah. Bukan salah, dia just typo dekat situ, bukan du, dia sepatutnya dx. So kena ganti dua benda lah, iaitu ganti u dan juga ganti dx. U yang asal tadi ni. Okay, dan yang keempat, step keempat, integrate. Barulah kita yes, integrate. Integrate soalan macam tadi lah, macam kita buat untuk algebraic ke ln ke. Dan yang kelima ni sebenarnya benda basic, kita ganti balik yang asal. Okay, express balik, ganti balik. Ganti u yang asal. Okay, so sebab tu nama dia kaedah penggantian. Sebab mula-mula kita ambil dulu u, lepas tu kita ganti, lepas tu kita baru ganti balik yang u yang asal. Jadi itu nama dia by substitution. So sekarang ni kita nak tengok macam mana cara nak ambil u ni. Cara kita nak ambil u. Okay, so kita ni dia punya kaedah by substitution. Yang pertama ambil u, dan yang kedua differentiate, yang ketiga ganti u, dan yang keempat integrate u. Integrate je lah. And then baru kita ganti u yang asal. So kita tengok dulu yang pertama macam mana nak ambil nak ambil function. So kita tengok pada soalan, contoh soalan. Okay. Soalan A, B, C, D dia adalah bentuk yang berbeza. Ada hasil bahagi, ada yang ada kuasa. Jadi untuk ambil u, okay, nak ambil u, kan u tu kan adalah gx. Okay, biasanya kita akan ambil u tu yang ada dalam kurungan. Maksudnya kalau dekat soalan yang pertama ni, yang ambil adalah x tambah 4. So x tambah 4 ni kita akan ambil sebagai u. Okay, kalau soalan B, macam mana kita nak ambil u? Kita akan ambil u yang ada kuasa yang tinggi. Maksudnya kalau sini kita ada x kuasa 4 dan dalam ni kita ada x kuasa 5 tolak 1. Antara x kuasa 4 dengan x kuasa 5 tolak 1, kuasa mana yang lagi tinggi? Kuasa 4 ke kuasa 5? Kuasa 5. Okey, kuasa 5. Jadi bila kita ambil yang kuasa 5 ni sebagai u, automatik bawah ni sahaja yang kita ambil u. So yang x kuasa 4 tu takkan diambil kira sebagai u. Kita ambil salah satu je. Kalau soalan A dia tak boleh pilih sebabnya memang dalam tu dia ada x tambah 1 sahaja. Soalan B nak ambil, kita tengok pada kuasa yang tinggi. Okey, soalan C, x kuasa 2 dengan x kuasa 3 tambah 1. So which one kita akan ambil u? X kuasa 3. Okey, x kuasa 3.
Dan hati-hati kalau nak ambil U tu kena ambil dia punya partner sekali. So U dia akan jadi X kuasa 3 tambah 1. Untuk soalan D, antara X kuasa 2 dan juga X kuasa 3 tambah 2, maka kita akan ambil X kuasa 3 tambah 2 sebagai U. Reason dia kita tengok kuasa dia ni. Kuasa dia kalau yang paling tinggi tu kita akan ambil. Tak kira lah yang tu duduk atas ke duduk bawah ke. Contohnya macam ni. X kuasa 4 tambah 5 bahagi dengan 2X kuasa 2. Contoh macam ni lah. Kalau dia minta awak guna kaedah teknik, kita akan ambil atas ni lah sebagai U. Sebabnya X kuasa 4 tu lagi besar daripada X kuasa 2. Okay. So sekarang ni kaedah untuk ambil U tu, kita kena tengok pada kuasa ataupun kalau single tu kita ambil je lah yang dalam kurungan. Okay, so saya akan tunjuk soalan step pertama dulu. Okay, soalan A. Okay, disebabkan kita dah tahu dah yang ni kita akan ambil U, maka kita akan pilih, tulislah U sama dengan X tambah 1. Kuasa 4 kita tak ambil. Kita hanya ambil yang sebutan kat dalam tu sahaja. Okay, so U sama dengan X tambah 1. Ni step pertama. Step kedua kena buat apa step kedua? Differentiate U. Yes, differentiate. Differentiate bukan tulis U prime tau. Jangan tulis U prime sebab kita nak dapatkan sebutan DX tu. Jadi bila kita differentiate kena tulis du over dx. Sama dengan, okay, differentiate balik pada chapter 1. X bila kita differentiate dapat 1. Tambah 1 dekat belakang bila differentiate jadi kosong. So tak payah tulis lah tambah kosong tu. So dapatlah hasil differentiate dia du per dx sama dengan 1. Dan jadikan dx sebagai sebutan. So bila dx nak jadi sebutan senang je. Awak gantikan dx naik atas dan apa-apa nilai ni duduk kat bawah. Jadi kalau kita tukar maka dia akan dapat sini dx sama dengan du bahagi dengan 1. Cuma per dengan 1 tu kita boleh tak zahirkan. Jadi maknanya kita boleh padam je per dengan 1 tu. Automatik dx akan sama dengan du. Okay, jadi sekarang ni step pertama ambil U dah settle. Step kedua yang kita differentiate dan kita jadikan dx sebagai penyebut pun dah settle. Okay, step ketiga adalah kita kena gantikan U dan juga dx ni dalam soalan balik. Okay, so soalan, saya salin balik soalan kat sini . Okay, ni soalan . Integrate X tambah 1 per kuasa 4 dx. Okay, maksud ganti tu, okay, sekarang ni kalau saya ganti U ni, ganti U adalah X tambah 1. So, X tambah 1 ni awak kena replace sebagai U. Jadi saya letak kat bawah sama dengan integrate dengan dx ni ada lagi. Dx tak ada dah. Okay, so dekat ni kita gantilah. Buka kurungan kuasa 4. So, X tambah 1 tadi ni dia adalah U. Ini maksud dia ganti. Sebab kita ambil pada atas ni. X tambah 1 ni kena ganti sebagai U. So X tambah 1 ganti U. Kemudian yang kedua awak kena ganti adalah dx. Okay, ni dx. Dx awak adalah sama dengan du. Jadi dx ni dia akan ganti sebagai du. So ini adalah step yang ketiga di mana awak kena ganti dua benda, U dan juga DU. Okay, so bila dah ganti, step yang keempat kita akan integrate. Jadi kalau saya tulis balik soalan ni, dia sebenarnya adalah integrate U kuasa 4 DU. Which is dia sama sebiji dengan soalan kalau saya minta awak integrate X kuasa 4 dx. So kalau X kuasa 4 dx, kalau kita integrate dapat X kuasa 5 per 5. Cuma sekarang ni sebab dia dalam sebutan U, okay, jadi dia akan jadi U kuasa 5 per 5. And then barulah kita letak tambah C. Okay. Jadi yang kesemua ni adalah step yang keempat. Maksudnya kita akan integrate normal je, biasa je. Dan step yang terakhir ganti U. Ya, ganti U yang asal. Jadi letak je sama dengan kat sini.
U yang asal adalah X tambah 1. Jadi X tambah 1 ganti kat sini ya. So dia akan dapat sini X tambah 1. Okay, yang ni make sure kena ada kurungan kuasa 5/5 tambah dengan C. Okay, dah siap jawapan awak. Okay, cuma masa yang awal-awal ni saya bimbang cara macam mana nak ambil EU tadi tu. Okay. So B, C, D pun sama juga dia punya example. Cuma saya akan tunjuk lagi lah. Madam, Ya. memang Kenapa? dia dah macam tu ke? Yang mana yang dia akan pindah macam tu je sebab dia memang comel dah bentuk dia kan. Contohnya kalau du dx dapat, contoh jawapan integrate awak 10x kuasa 2. Contohlah ni kan. Jadi bila awak nak pindah tu memang dx naik atas, lepas tu 10x kuasa 2 turun bawah. Jadi bila kita tulis ya, dx dapat du. Ya, betul. Pindah gitu je. Sebab kita dah integrate benda-benda tu, kita just ubah bentuk untuk dapatkan sebutan dx. Boleh? Okay, right. Okay, so ni adalah contoh je lah. Okay, jadi saya try ambil satu lagi example sebab ada yang nak cancel. Saya akan ambil example yang susah sikit lah yang ni, iaitu integrate x kuasa 2 per x kuasa 3 tambah 1. Okay, tengok betul . Okay. So sebelum kita nak integrate, nak ambil by substitution, kita dah tahu dah kalau nak ambil U kuasa yang saya terbalik ke? X kuasa 2 ke X kuasa 3? Oh, X kuasa 3 kat bawah. Sorry. Yang ni X kuasa 2. Okay. Kaedah by substitution ni senang sebenarnya kalau awak dah faham konsep cara 5 step tadi tu. Okay, so first kali nak ambil U, pastikan kuasa yang tinggi dan biasa dia akan berada dalam kurungan. Maksudnya kita akan ambil U X kuasa 3 tambah 1. Okay, cuma soalan ni kalau perasan dia ada cert kan. Kalau untuk cert, tolonglah saya minta sangat tolong tukar dulu bentuk cert ni. Tukar dulu bentuk cert jadi kuasa 1/2. Okay, so kalau saya tukar, dia akan jadi integration lagi. So dia akan dapat sini X kuasa 2. Okay. Yang cert ni dia akan jadi 1/2. Lepas tu 1/2 ni dia naik atas jadi kuasa negatif 1/2. And then yang semua ni kena letak dalam kurungan. Jadi sebab tu soalan akan jadi sekiranya kalau ada cert yang diletak bahagian bahagi kat bawah, tukar bentuk dulu. Kemudian daripada sini kita akan nampak X kuasa 3 ni akan jadi U. Okay, so kita akan start step pertama dulu . Okay, so step pertama kita ambil U dulu. So U adalah X kuasa 3 tambah 1. Differentiate U du over dx. Dapat apa? Dapat kalau X kuasa 3 differentiate 3X kuasa 2. Okay. Lepas tu terus awak tukar bentuk. Okay, tukar bentuk maksudnya dx naik atas, 3X kuasa 2 turun bawah. Jadi dia akan dapat dx sama dengan du per 3x kuasa 2. Okay, dah settle kat situ. Next, kita akan masuk dalam soalan ganti u dan juga dx. Okay, saya ambil balik soalan yang atas tu. Integrate x kuasa 2 x kuasa 3 tambah 1 kuasa negatif 1/2 dx. Ini soalan Okay, so nak ganti, yang pertama sekali gantikan x kuasa 3 ni sebagai u. Dan yang kedua gantikan dx ni dengan yang belakang tu. Okay, jadi yang belakang yang saya tak highlight ni iaitu integrate x kuasa 2 kurungan negatif 1/2 ni kena salin balik macam biasa. Okay, jadi yang ganti saya letak kat dalam ni. So x kuasa 3 jadi u
dx ni, dx jadi apa dx? DS. DU. Yes, du per. Kena letak per 3x kuasa 2. Sebab dx dia kena ganti sekaligus yang ni. Okay. So sekarang ni kita fokus yang ni je. Kita nak integrate yang ni sekarang. Nampak macam complicated. Dia tak sama macam yang tadi. Sebab dia ada sebutan x kuasa 2. Okay, nak mudah cara. Selagi, kenapa kita nama dia integration terhadap u? Sebabnya belakang ni dia ada du. Jadi bila ada du, dia kena integrate yang ada sebutan u sahaja. Itu syarat pertama. Integration dia tak boleh. Kalau awak integrate du, dalam ni ada y ke dalam x, dia tak boleh. Jadi kita kena cancel out dulu. Maka nak cancel out, nampak tak ni? Ni x kuasa 2, dan yang ni adalah per dengan 3x kuasa 2. Kebiasaannya saya akan permudahkan dulu. Saya bawa keluar semua. Yang tak ada u tu kita tarik keluar. Jadi yang tak ada u tu adalah x kuasa 2 saya tarik keluar. And then per dengan 3x kuasa 2 pun saya tarik keluar untuk saya ringkaskan. Jadi kalau saya tulis balik. Saya tulis. Maka dia dapat sini. X kuasa 2 per dengan 3x kuasa 2. Lepas tu dalam tu akan ada integration u negatif 1/2 du. Dekat sini siapa yang tak faham? Boleh tak Kak? Ada apa dia per 3x per 2? Kuasa 2. Sebab dia kena bawa sekali yang ni. Sebab dia memang per 3x kuasa 2. So bila dia bawa ke depan, kena jadi per 3x kuasa 2 juga. Kalau dia bukan per, dia macam 3 du ke 3x du, dia darab dengan x kuasa 2. Sebab dia ada per kan, jadi kita bawa sekaligus sebab nak jadikan belakang ni du sahaja. Boleh? Betul. So x kuasa 2 ni dia tak ada per, jadi sebab tu bila ditarik keluar, dia akan jadi x kuasa 2 sahaja. Okay, so sekarang ni dia dah dapat bentuk macam ni. So belakang kat luar ni kita boleh cancel out. Maknanya x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2. Terus cancel out. Dia akan dapat 1/3. Sebenarnya kalau tak nak bawa yang saya buat line biru dengan merah ni, awak sebenarnya boleh cancel kat sini je. X kuasa 2 dia boleh cancel x kuasa 2. Lagi senang. Cuma pelajar kadang-kadang bila saya cancel macam ni, dia tak ingat nak bawa keluar per 3 ni. Per 3 ni ditinggal sampai ni sampai sudah. Tu yang jadi masalah bila 3 ni akan hilang. Jadi saya lagi prefer sekiranya awak bawa keluar dulu x kuasa 2 dengan 3x kuasa 2. Letak dekat luar and then kita cancel out. Baru kita nampak datangnya 1/3 tu. Okay. Dan 1/3 ni dah selesai kat luar, tak payah integrate tau. 1/3 ni tak payah integrate. Yang kena integrate yang bahagian dalam ni sahaja. Ni yang kena integrate. So u negatif 1/2 bila awak integrate, tambah 1 je lah. Ni tambah 1 bahagi dengan tambah 1. So dia akan dapat u negatif 1/2 tambah 1 dapat 1/2. yang 1/2. So dia akan dapat sini 1/2. So dia akan dapat 1/2 bahagi dengan 1/2. Madam. Ya. Tak payah tu ke? Apa simbol tu? Simbol mana? Integration tu? Tak payah dah sebab kita masuk dalam formula tambah 1 dah. Bila masuk formula tambah 1, simbol integration dengan du ni akan ganti dengan tambah c. Okey. Okey. Dia selagi mana awak tak guna formula tambah 1 bahagi tambah 1, dia akan salin integrate dengan du tu sampai habis. Bila guna formula jadi cos jadi sin, tan jadi secant kuasa 2, baru dia akan jadi tambah c. Okey? Sekejap. Ini jalan kerja dia tadi lah. Okay, so sekarang ni bila dah siap, kita try kembang. Kita kena pemudahkan bahagian bawah ni.
So yang ni bila darab, satu darab atas lah, satu darab U 1/2. Ni darab je. 3 ni darab 1/2 lah. Ataupun kita pemudahkan lagi nanti. So dia akan dapat ataupun nak senang tak payah darab macam ni lah, kita buat bahagi terus. Awak ambil kalkulator, 1/3 bahagi dengan 1/2. Ambil je ni kalkulator, 1/3 ni bahagi dengan 1/2. 2/3. 1/3 bahagi 1/2. So dia akan dapat 2/3. Okey, betul lah. So dia akan dapat sini 2/3 U 1/2 tambah dengan C. Okey, dan last kali kita akan gantikan U yang asal, iaitu U yang kita ambil mula-mula tadi. U kita ambil mula tadi apa? X kuasa. Kuasa 3 tambah 1. Okey, betul. Okey. Jadi inilah langkah nak guna kaedah by substitution. Ni nampak tak? Okay. So kalau saya labelkan balik step dia tadi, ni step pertama ambil U, step kedua differentiate dan jadikan sebutan dx, step ketiga awak ganti U dengan du, dan step keempat sini integrate. Dan step kelima gantikan balik U yang asal dengan X yang kita ambil mula-mula tu. Jadi dia akan ada 5 step lah. Cuma dekat bahagian yang mansuh dengan bahagian yang tukar bentuk ni bergantung kepada soalan. Ada soalan tak payah tukar bentuk. Kalau soalan tak payah tukar bentuk, yang ni kita dah boleh skip. And then yang boleh cancel out ini, yang cancel out ni dia ada dua cara. Sama ada bawa keluar macam ni, ataupun boleh potong je direct daripada soalan yang masa ganti tu. Kalau tak mahir lagi, saya cadang pada awak buat dulu step by step, buat yang apa ni tu keluar dulu, baru kita cancel out. Okay? Okay, jadi sekarang ni dah boleh proceed kepada practice sebabnya example 2 lagi tu dah ada jalan kira, saya tak bincang lah. So practice. Okay, ni practice. Okay, pergi buka muka surat 47. Buka muka surat 47 sekarang. Soalan ni akan masuk kuis. Saya akan masuk dalam satu soalan kuis. Nak tengok betul tak guna kaedah by substitution. Okay, so biasanya nanti kalau dalam kuis saya akan bagi tahulah guna kaedah by part ke by substitution untuk memudahkan pelajar nak guna teknik yang mana. So ini by substitution, dia dah mention dah. Kalau by substitution dia kena pilih U dulu. Okay, saya bagi masa sekejap, 5 minit. Okay, buat soalan nombor 1 yang simple ni dulu. Cuba buat dalam buku tu. Untuk soalan nombor 1. Integrate 2x tolak 5 kuasa 6 dx. Okay, 5 minit ni saya bagi masa. Sambil tu saya akan tunjuk jawapan kat depan, tapi tak bunyi lah supaya awak boleh tengok. Okay? Cuba buat sekarang. Ataupun kalau tak boleh buat tu, salin je lah apa yang saya buat kat depan ni.
Ada lagi tak masuk ni. Faik ada Faik? Ada. Okay, right. Fidik dengan Syahri. Syahri tak ada. Fidik, Syahri tak ada. Siapa lagi? Cik Syahni. Itulah 3 orang. Semua siapa? Faris ada Faris. Oh, Faris tak seorang lagi. Madam, saya ada madam. Ahmad dah madam. Ada ke Faris? Sorry. Ada kenapa tak perasan jap. Faris. Tak ada pun Faris. Madam, saya ada madam. Ahmad dah madam. Mak Adam. Faris yang tak ada. Tapi nanti saya check dalam attendance team. 12.30 lah saya habis kelas. Esok lah saya sambung by partial fraction. Hari ni biar faham dulu by substitution untuk buat latihan. Nanti 12.30 lah saya habis. Okay, so boleh dapat tak jawapan dia? Siapa dapat jawapan akhir dia? Saya nak tahu. Tak boleh ke? Okay, kalau tak boleh, kita bincang. Slow. Apa dia? Line slow? Dah slow buat sikit-sikit. Pening sikit madam. Pening tak apa. Kalau gitu tak boleh lah, saya akan bincang step by step. Okay, so yang pertama sekali, sebab soalan ni simple, dia ada kurungan dengan kuasa 6 je. Jadi X dia ada 1 je. Jadi nak tak nak memang kita akan ambil U dia adalah 2X tolak 5. So bila U sama dengan 2X tolak 5, bila differentiate dapat du dx dapat apa? 2. Okey, betul. Dapat 2. Okay. So bila dia dapat 2, awak nak jadikan dia sebagai sebutan dx, awak kena swap je tempat dia. Dx naik atas, 2 turun bawah. Maka dia dapat dx sama dengan du per 2. Betul. Sekarang ni yang tu dx tadi tu kita ganti dalam soalan. Jadi saya salin balik soalan ni salin. Salin je balik. Okay, so 2x. Okay, 2x tolak 5 ganti sebagai u. Okay, dan dx dekat belakang ni awak kena ganti du. Yes, du. Du per 2. Sebab dia ada per 2, jadi kena salin. Complete. Du per 2. Okay, yang kalau U tadi kita ganti yang ni sebab 2x tolak 5 ni ganti sebagai U seketul je. Yang ni terbalik tau, ganti U, yang tu ganti du per 2. Okay, so dapatlah bentuk dia integrate U kuasa 6 du per 2. Jadi kalau kita integrate, sebenarnya integrate U kuasa 6 du lah. Okay, per 2 ni nampak tak per 2? Okay, per 2 ni ke mana kita nak bawa per 2 ni? Ke depan. Yes, bawa depan. Okey, per 2 ni kita bawa depan. Okey, bila saya bawa ke depan ni, dia akan jadi apa nilai dia sebenarnya? 1/2. Betul, 1/2. Jadi jangan letak 2 saja. Kalau letak 2 salah sebab dia ada per. Maka kena letak automatik 1/2. Mana datang 1? 1 tu memang benda yang nombor akan jadi nombor penyebut kat bahagian atas. Sebab atas ni 1. Okey, dapat 1/2. Okay, so U kuasa 6 bila integrate dapat U kuasa 7 per 7. Okay, dan tambah dengan C. Okay, jadi sekarang bila kita kembang ataupun kita bahagikan 1/2 bahagi 7. 1/14. Okay. Betul, 1/14 sebab 1/2 bahagi 7, awak tekan kalkulator macam ni 1/2 bahagi 7. Dia akan dapat 1/14. Jadi kita akan tulis kat jawapan dia 1/14 U kuasa 7 tambah dengan C. Jadi sekarang ni kalau U tu dia kena tukarlah bentuk dia iaitu 1/14 U adalah 2x kuasa 5. 2x tolak 5. 2x tolak 5 kuasa 7 dan tambah dengan C.
Okay. U yang ni memang dia tak ada kurungan. Tapi bila awak ganti U yang asal sebab dia ada dua sebutan, awak wajib letak dalam kurungan. Kalau tak ada kurungan salah. Okay, so tu jawapan dia. 1/14 kurungan 2x tolak 5 kuasa 7 tambah C. Okay, boleh salin sekejap. Kalau ada soalan boleh tanya. Ni kalau awak 2x tolak 5 kuasa 7 tambah C per 14. Tambah Betul? C. Betul Boleh juga. Betul. Kalau 2x tolak 5 kuasa 7 per 14. Betul juga, betul. Okay. Sebab kira awak darab 2 dengan 7 dapat 14 lalu. Betul juga. Okay. Kita sekarang ni 12-16. So saya ambil lagi 2 soalan untuk buat substitution. So hopefully nanti saya ajar satu kaedahnya ni dulu. Nanti kalau tutorial untuk esok ke, try buat yang ni je dulu untuk fahamkan. Masuk 2 kaedah kot awak pening. So kita ambil yang ni satu dulu. Okay, kalau dah siap salin. Okay, try buat satu lagi example. Okay, nombor 2 tu saya skip dulu. Nombor 2. Okay, tapi kalau nombor 2 tu saya nak tanya. Yang ni saya zoom sekejap. Agak-agak kan? Yang mana satu kita ambil U sebenarnya? EX Warna X plus 3. EX kuasa 3. Okay, lagi? Salah sebenarnya tu. E kuasa X kuasa 3 tu salah. X kuasa 2 lah. Kedua. X kuasa 2 pun salah. X kuasa 3. Ya, X kuasa 3. Ni, ambil dia punya kuasa je. Okay. Ambil dia punya kuasa sahaja untuk jadikan dia sebagai U. U ni dia compare kuasa tau. Dia tengok kepada eksponen tu sebagai function yang kita tak ambil eksponen tu sebagai U. Kita ambil antara X kuasa 3 dengan X kuasa 2. Jadi kita kena ambil X kuasa 3. Tahu tak kenapa kita ambil dekat kuasa? Sebab bila kita differentiate nanti, tujuan dia adalah nak cancel out dengan X kuasa 2. Kalau awak ambil U eksponen X kuasa 3 macam ni, bila awak differentiate, okay, eksponen X kuasa 3 nak differentiate, dia senang dia differentiate sebab dia akan jadi 3X kuasa 2 eksponen X kuasa 3. Sebab eksponen dia takkan hilang, dia akan ada sokmo. Jadi sebab itulah kita akan ambil X kuasa 3 tu sebagai U. Sebab nanti dia susah nak cancel out nanti. Okay. Kalau cos dengan tan, okay, contohnya saya bagi soalan. Dia tak ada dalam soalan ni cos. Kalau nombor 6, saya ambil nombor 7 contohnya. Integrate X kuasa 2. Ini saya nak tahu je dia ambil U yang mana. Cos okey, kalau yang ni, yang mana satu kita akan ambil U? Kalau soalan dia X kuasa 2 cos 2X kuasa 3 dx. X kuasa 3. Ya. Kita akan ambil 2X kuasa 3 sahaja. Cos kita takkan usik. Sebab nanti bila dapat 2X kuasa 3 tu kita differentiate. Tujuan dia nanti dia nak cancel out dengan X kuasa 2 dekat depan. Okay. Jadi kalau cos dia tak ambil sebagai U. Kita ambil yang dalam kurungan.
So yang tu kalau ada sebutan eksponen, kalau ada sebutan kos ke tan, nak ambil U, tolong ambil dia punya kuasa ataupun yang belakang tu sahaja. Okay? So ni kita ambil U U dia ambil X cos 3. Tolong tulis dalam nota awak lah. Yang ni pun, yang ni kita ambil U sebagai 2X cos 3. Okay. Jadi sekarang ni kita try buat yang nombor berapa yang nombor 4, 6 ni biasa. Cakap biasa, kita dah ada contoh. Saya ambil nombor 2 lah. Nombor 2 tadi yang saya kata kena ambil U di kuasa. X kuasa 2, E kuasa X kuasa 3. Okay, kita buat nombor 2 sekarang. Okay, so first kali kalau ada soalan yang melibatkan yang ni darak tau, X kuasa 2 darak dengan eksponen. Jadi kalau nak ambil dia punya U, kita ambil X kuasa 3. So kita akan ambil dulu U sama dengan X kuasa 3. Bila differentiate du over dx, differentiate X kuasa 3 dapat 3X kuasa 2. So jadikan sebagai dx sebagai penyebut. Du per 3x kuasa 2. Okey, betul. Okey, so dah siap lah untuk penggantian ni. Ni U solution. Saya buat sini satu kotak. Jadi sekarang ni bila kita nak ganti, kalau nak senang kita tulis kat sebelah dia je. Kalau nampak benda ni boleh buat dalam satu ruangan kiri kanan, buat macam ni lah. Tak payah saling lah soalan dia. So bila kita nak ganti step ketiga, kita ganti U dan ganti dengan dx. Okay, so yang saya highlight kuning dan hijau ni je yang kena ganti. Yang tak highlight kena salin balik. So integrate X kuasa 2 eksponen kuasa U. U. Dx akan jadi Du per 3x kuasa 2. betul. So yang ni yang ganti U tadi. Dan yang ni kuasa tadi yang ganti. Okay, sekarang ni bila kita nak integrate ataupun kita nak cancel out, disebabkan ada X kuasa 2 dengan X kuasa 2, sila bawa ke luar. So bila kita bawa keluar, dia akan jadi X kuasa 2 per 3x kuasa 2. betul. So integrate E kuasa U. EU du. U du. Sebab X kuasa 2 tarik letak kat luar. Sebab kita nak integrate terhadap U sahaja, kawasan U. Jadi X yang lain kita kena carry on keluar lah. Tak tu. Okay, jadi dekat luar ni kita boleh mansuhkan X kuasa 2. So X kuasa 2 ni tujuan dia tadi kita ambil U X kuasa 3. Sebab kita nak cancel yang ni. Jadi yang dekat luar ni dia akan tinggal 1/3. Integrate eksponen kuasa U macam eksponen kuasa X. Integrate yang ni dia sama macam integrate eksponen kuasa X dx. Kalau integrate eksponen dia akan dapat diri dia balik, iaitu eksponen kuasa X per 1 tambah C. Sepatutnya yang ni lah. Jadi bila yang ni dia akan dapat eksponen kuasa U sahaja dan tambah dengan C. Yep. Kalau tu tak payah letak kurungan pun tak apa sebab dia tak ada hasil bahagi lain dah. Okey, jadi jawapan akhir dia akan dapat 1/3 eksponen. Okey, so 3 ke eksponen X kuasa 3. Eksponen X kuasa 3. Betul, tambah dengan C. Okey, siap. Sebab yang ni kita just gantikan balik U ni dengan yang asal. Jadi kalau saya tengok balik dia punya step pertama ambil U, step kedua ambil dia differentiate du dx, jadikan dx sebagai penyebut. Step ketiga ganti. Step keempat kita integrate.
Dan step kelima, kita jadikan U yang asal dengan X kuasa yang kita ambil tadi. Baik, madam. Okay, satu lagi example sebelum saya habis, 5 minit lagi. Practice lah sebelum saya biarkan awak buat usaha dulu untuk buat tutorial. Last. Okay, mana agak-agak example ataupun practice yang rasa susah nak buat? Susah nak buat. Hak nombor 6 ni dia sama dengan example yang kita bincang tadi. Yang B tu tak silap saya. Ni dah tak payahlah yang ni. 3, 4, 5 yang mana nak kena tunjuk? 3, 4, 5. 5. Okey. Saya ambil yang ni X kuasa X tambah 3 bahagi X kuasa 2 tambah 6X. X kuasa 3 bahagi X kuasa 2 tambah 6X. X kuasa berapa ni? Saya tengok soalan dia ni. X kuasa 3, X tambah 3 Bahagi dengan X kuasa 2 tambah 6X. kuasa 2. Okey, right. Okey, untuk yang ni pun sama. Kita akan ambil U dulu. So U yang mana kita ambil? X kuasa 2. Okey, betul. Ini akan ambil sebagai U. Okey, jadi saya akan tulis kat bawah ni. U sama dengan X kuasa 2 tambah 6X. Kuasa jangan ambil Okay, kita differentiate dapat du per dx. 2X tambah 6. Betul. Okey, kat sini ada satu benda baru, example baru sebab dia ada dua sebutan. Jadi bila kita jadikan dx sebagai penyebut, dia akan jadi du per 2x tambah 6. Okey, sebab kesemua ni dia naik atas, yang semua ni turun bawah jadi hasil bahagi. Okey, so yang ni kaedah penggantian kita dah dapat dah u dengan dx. Okey, so ini kita ambil sebagai u nanti dan yang belakang ni kita ambil sebagai dx. Ni. Okey, so kita akan tulis kat tepi dia. Dia kat tepi. Tambah 3 lagi kurangan u itu kurangan kuasa 2. Okey, itu belakang dx tu. dx du per 2x tambah 6. Okey, betul. Okey, so ini yang hasil penggantian dx. Dx dia panjang sikit lah sebab dia ada per dengan bawah tu. And then ganti dengan yang seketul u dekat bawah ni. Okay, jadi next kita akan keluarkan yang ada x. Iaitu x tambah 3 keluar dan 2x tambah 6 ni per pun kena keluar. So bila kita tulis balik dia akan jadi x tambah 3 per dengan 2x tambah 6. Betul. Integrate yang tinggal apa ni? Dalam ni tinggal apa? 1 per U. Yes, 1 per u kuasa 2. Sebab bila kita tarik x tambah 3 ni keluar, nilai dia kat sini tinggal 1. Jadi kena buat 1 per u kuasa 2. And then belakang ni du. Okay, so kita tolong settle dekat luar tu nak cancel out macam mana. Okay, kalau dekat sini dia tak boleh x bahagi x. Yang ni kena ingat balik math 1 hari tu. Awak kena faktorkan 2x tambah 6 ni. 2x tambah 6 ni dia akan jadi faktor 2 dekat luar. Boleh faham tak kenapa? Sebab kita nak cancelkan x tambah 3 tu. 2 dengan 6 faktor sepunya dia adalah gandaan 2. 2 darab 3 dapat 6. Jadi bila kita tarik keluar dapat 2 kurungan x tambah 3. Kan dia faktor sini. Factorize. Yes, factorize. So tujuan dia bila kita faktor dekat sini, x tambah 3 ni dia boleh potong dengan x tambah 3 dekat atas. Maka
berapa nilai yang akan tinggal bila awak dah cancel X tambah 3 dengan X tambah 3? 1/2. Betul. Dia dapat 1/2. Sebab kadang-kadang pelajar dia tak nampak tau X tambah 3 dengan 2X tambah 6 macam tak boleh cancel. Dia potong X dengan X, tak boleh. Dia sebenarnya kalau dua sebutan, kita boleh faktor dulu and then X tambah 3 tu kita boleh cancel dengan atas. So dapatlah nombor 1/2. Okey, untuk yang belakang ni 1/U negatif 2 dia tak boleh integrate terus dia kena naikkan ke atas dulu. Dia akan jadi U kuasa negatif 2. Ya. Sepatutnya kalau nak senang awak salin balik bawah ni. Integrate U negatif 2 du. Barulah lepas pada tu awak akan integrate U negatif 2 dapat integrate dapat apa? U negatif 1. Betul. Ya, yang ni. So, bila dah dapat bentuk macam ni, kita akan darab je lah. 1/2 darab negatif 1 atau bahagi negatif 1, dia akan dapat negatif 1/2 U negatif 1 tambah dengan C. Ataupun satu lagi cara, kalau tak nak buat 1/2 macam ni, dia banyak kaedah cara tulis 1 darab dengan U, 2 darab negatif 1. Ni pun macam yang siapa tanya tadi. Dia akan buat macam ni, dia akan dapat U. Saya pun tanya tadi. Buat macam ni pun betul juga. Sebab dia darab macam atas darab atas, bawah darab bawah. So dia akan dapat per tu keseluruhan. Buat macam ni pun boleh juga. So dia last kali, kita akan salin jawapan U tu. U yang asal adalah X kuasa 2 tambah 6X kuasa negatif 1 bahagi negatif 2 tambah dengan C. Okay, dah siaplah jawapan untuk soalan yang nombor apa ni? Nombor 5. Ya, nombor 5. So dekat sini benda yang baru yang saya tak terang tadi, yang pertama sekali contoh bila mana ada hasil differentiate dua sebutan. And then kalau dekat sini bila kita nak cancel out X yang ada dua sebutan. Dan ni cara tulis yang acceptable boleh jugalah. Kalau tak nak, dia boleh tulis macam ni. 1/2 U negatif 1 tambah dengan C. So jawapan nanti akan dapat 1/-2 and then jawapan dia X kuasa 2. So option lah. Okay, ada juga nak turun ke bawah balik. So mana-mana acceptable. Cuma yang kena faham yang 5 step tu. Ambil U dulu, lepas tu differentiate jadikan DX. Lepas tu tahu macam mana kita nak ganti U dengan DX. Yang ni kena tengok pada soalan. Ada setengah soalan dia tak payah tarik faktor keluar tu. Lepas tu yang keempat kena integrate. Dan yang kelima kena ganti balik jawapan dia. Okay, so saya rasa saya akan berhenti sampai sini dulu, 12.30. Jadi boleh buat lagi soalan praktis. Nanti saya bagilah jawapan praktis yang nombor 3 dengan 4 saya akan snap letak dalam grup. Dan tolong siapkan soalan tutorial je lah. Cuba je buat dan saya tak bincang lagi tutorial esok. Kalau ada masalah ataupun siapa yang dah siap tutorial tu nak check, awak atur je dalam grup WhatsApp dan saya akan tanda lah. Kod-kod lah nak buat terus lepas kelas ni ke. Dan terus jawapan check dekat belakang Tutorial tutorial muka surat berapa tadi yang saya minta ni? Surat. Cuba check balik surat apa? Mana? 71 71. Kan 71? Okay. Alright, so untuk muka surat 71 soalan tutorial buat nombor 3 sahaja sebab nombor 3 tu adalah soalan yang by substitution. Jadi tengok macam mana nak ambil U dan ikut step yang saya bagi tahu tadi, yang 5 step. Ni saya hack ni. Okay, buat nombor 5 lah. Okay, buat nombor 3 sahaja. Yang semua ni kena guna kaedah by substitution. Kena ambil U dulu berapa, lepas tu kita differentiate. Okay? Okay. So, itu sahaja daripada saya hari ini. Terima kasih sebab consider hari ini walaupun cuti boleh buat kelas.
Apa-apa attendance nanti saya check dalam Teams. Dan sekiranya kalau awak dah siap soalan tutorial nombor 3 ni, boleh macam tu buat ya, bagi kat WhatsApp, saya cuba marking dalam tu lah sebelum kita discuss minggu depan. Sebab minggu ke-10 nanti kita akan, minggu 9 kita akan buat quiz. Minggu depan ke minggu 9? Ya. Minggu depan lah quiz. Ya. Minggu depan kita akan buat quiz. Okay, so itu sahaja daripada saya. Ada soalan tak lagi nak tanya? Ada madam. Kuis masuk yang mana madam? Quiz dia akan masuk sampai techniques by partial fraction. Teknik kan dia ada by substitution dengan by parts. Esok kita masuk belajar by part dengan by partial fraction. Lepas tu next week kita buat tutorial dan test. Test sampai sini. Test baru quiz. Partial fraction. 3 topik lah madam. 3 topik. Tapi sebenarnya saya akan buat soalan pilih 2 daripada 3 mengikut pelajar punya ni lah. Dia ada dalam 2 soalan je quiz. Sejam madam, sejam. Sejam. Yes. 2 soalan utama ni, satu soalan tu yang basic yang kita integrate macam tadi tu, integrate algebraic, integrate exponent, trigonometrik dengan ln. Maknanya dia akan bagi soalan yang simple je lah. Lepas tu lagi satu soalan tu ada 2, sama ada guna by substitution ke, by part ke ataupun by partial fraction. 2 daripada 3. Sebab nak tengok teknik je boleh faham ke tak. Boleh? Okey. Total ada 4 soalan madam. Total lebih kurang, bukan ada 4 soalan ni, ada 2 soalan tau. Ni 2 soalan ni. Ni ada anak-anak. Dia kecil-kecil macam tutorial ni. ABC. Okay. Nanti tak apa, sebelum kita buat quiz, saya akan bagi exercise soalan quiz macam sebelum ni lah. Untuk awak tengok pattern dia macam mana keluar. Okay? Okay madam. Yes. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua dan Assalamualaikum. Okay, terima kasih madam. Waalaikumsalam. Jangan lupa soalan tutorial buat. Okay.